Allah Ta'ala nak membimbing hamba-hambanya adalah melalui ilmu. Allah Ta'ala nak bagi hidayah tu, petunjuk tu melalui majlis ilmu lah. Sebab tu kalau kita tak nak belajar, tak nak mengaji, sebenarnya kita lari daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini semua rahmat Allah, bukan sebab sihat kita, kuat kita, keturunan kita, bukan. Ini semata-mata rahmat Allah, kehendak Allah atas diri kita. Harap-harap nikmat ni Allah panjangkan sampai kita mati. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Muka surat apa? Minhajul Abidin. Minhajul Abidin lagi. Yang baru 36. Yang baru 36. Yang lama? Abang Man berapa, Man? 27 ataupun 28. 27 atau 28? Abang Man tak datang minggu lepas? Mana pula absent. Apa itu? Tak tahu muka surat ke? Ke datang tapi tidur? Lagi parah. Itu kawan saya. Rasa apa? Kalau datang, mana buktinya? 28? Baik ada. Perenggan berapa ya? Dan demikian lagi. Atas sekali. Dan demikian lagi pada barang yang datang. Situ. Muka surat 28. InsyaAllah ni nanti akhir kelas nanti minta kawan kita tunggu sama-sama, insyaAllah kita buat tahlil untuk sahabat kita, ibu sahabat kita, sahabat pengajian kita. Ibu dia dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita buat tahlil lah untuk semualah muslimin muslimat sekali, ibu bapa kita semua, almarhum almarhumah muslimin muslimat, insyaAllah. Lepas kelas nantilah kita buat tahlil ringkas, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi pada barang yang datang atas lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa pekerjaan akhirat. Ini dulu kata musannif apa? Bahawasanya ilmu yang dituntut akan dia fardu atas jumlahnya ada 3. Yang pertamanya ilmu tauhid, yang keduanya ilmu sir, dan yang ketiganya ilmu syariat. Maka timbul soalan dulu minggu lepas timbul soalan, kalau mengaji tauhid akidah setakat mana? Setakat mana nak ngaji ilmu tauhid tu? Ilmu tauhid ni luas. Setakat mana yang kita orang awam ni nak kena mengaji? Yang wajib atas diri kita ngaji ilmu usuluddin, ilmu tauhid setakat mana? Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dah jawab dah minggu lepas. Dia kata ilmu tauhid ni sekadar yang kita boleh mengenal siapa Allah tu, bagaimana sifat yang layak dengan dia, supaya kita i'tiqadkan benda tu dalam hati. Apa yang tidak layak dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah, kita kena tahu supaya kita boleh menyucikan hati kita daripada mensifatkan Allah dengan sifat-sifat mustahil itu. Dan apa pula sifat yang harus bagi Allah, supaya ada perbezaan di antara akidah kita dengan akidah orang Mu'tazilah contohnya. Sekadar tu. Bukan makna dalam-dalam halus-halus tu. Itu fardu kifayah tu. Untuk kita orang awam ni sekadar tu, tahu Allah ni bagaimana sifatnya, yang layak, yang tak layak dengan dia, mana dalil-dalilnya. Itu sebagai dasar dan akidah kita kepada Allah. Itu tak dapat tidak. Gaji pun kena ngaji sampai setakat tu. Gaji pun dia kena tahu sampai setakat tu, paling tidak. Jadi ngaji dalam kitab akidah, kitab tauhid yang kita baca tu ada semua. Misbah Muni, Fadilatul Fara'id, Aqidatul Najin, Misbah Muni ada semua benda tu, A to Z semua ada. Cuma kita je lah nak mengaji dengan tak mengaji. Ada di dalam tu semua, A to Z semua ada dah. Untuk melepaskan tuntutan fardu ain dari segi akidah, ilmu tauhid, cukuplah dengan kitab Misbah Muni tu, memada dah untuk orang awam macam gitu. Dan kemudian daripada tu, ilmu tauhid ni pula yang kita kena tahu, iaitu bersangkut paut dengan perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja tentang Tuhan saja.
Bukan tentang Allah saja. Kena tahu juga perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa pekerjaan akhirat. Akhirat tu apa? Kan kita wajib beriman dengan hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat tu hari yang bagaimana? Hari yang kita semua pasti akan dipindahkan ke situ. Semua pergi situ. Kaya miskin pergi situ. Tua muda akan pergi situ. Jadi hari akhirat tu hari yang bagaimana? Mesti kena tahu destinasi yang kita nak pergi, supaya kita boleh buat persiapan. Kita nak pergi mana? Nak pergi melancong. Mana kita nak pergi? Thailand. Ada persiapan kita nak buat. Nak pergi Thailand. Aku kena bawa benda ni, aku kena bawa benda ni, aku kena benda ni, aku kena ada. Bila tahu destinasi. Kalau tak tahu destinasi, nak buat persiapan apa? Takut silap bawa pula. Salah bawa barang. Sebab tak tahu mana destinasi kita nak pergi, tak pasti. Jadi kita kena tahulah destinasi yang kita nak pergi ni. Alam barzakh bagaimana? Siapa yang kita nak jumpa lepas ni? Malaikat maut. Apa persiapan kita? Malaikat maut tu macam mana pula? Yang kita pasti jumpa, wajib jumpa. Jadi apa persiapan nak bertemu dengan malaikat maut tu, yang tak ada sifat kasih sayang dalam hati, dalam diri dia tu, dan semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dalam kitab sana, memandang dia pun dah azab dah. Pandang dia azab dah, belum ditarik nyawa lagi. Jadi apa persiapan kita? Jadi kita kena tahu. Apa lagi yang kita akan jumpa yang Nabi bagi tahu? Nanti soal munkar nakir dalam kubur. Ada soal jawab munkar nakir dalam kubur. Apa persiapan kita nak hadapi soal jawab tu? Mesti ada persiapan. Mesti ada ulang kaji. Mesti ada pengajian, ulang kaji. Sebab kita akan ditanya, diperiksa oleh malaikat munkar nakir besok dalam kubur. Sebut kubur, adat kita. Sebut kubur tu adat. Kata nanti dalam kubur kena tanya dengan malaikat maut. Malaikat munkar nakir. Sebut kubur tu adat, atas jalan beradat, atas jalan kebiasaan. Maknanya kita ni semua kalau mati dikuburkan. Tapi ada berlaku juga mati tak dikuburkan. Tak jumpa mayat, mati dalam hutan, mati dalam sungai, macam-macam. Tapi ala kulli halin, siapa je yang mati, tak peduli jenazahnya ditemui tak ditemui, dikubur tak dikubur, tetap akan ditanya dengan malaikat munkar nakir. Pasti akan ditanya. Walaupun mayat kita, bini kita simpan dekat rumah. Walaupun mayat kita, bini simpan dekat rumah, punya sayang dengan kita, tak nak berpisah dengan kita. Dibekukan kita, dia awetkan kita, simpan dekat rumah. Letak sebelah tempat tidur. Tetap akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Sebab yang ditanya bukan jasad, tapi roh kita. Ni semua tinggal ni. Ni cover set semua tinggal. Cover set ni semua tinggal. Cover set ni tinggal. Yang nak dibawa perjalanan akhirat besok, roh kita. Sebab tu roh ni kita kena jaga. Roh ni kita kena jaga. Sebab yang nak berhijrah ke alam akhirat itu roh kita, bukan jasad kita. Jasad kita hancur nanti dalam kubur habis. Sebab tu roh kita kena jaga. Bagi dia makanan yang cukup, penjagaan yang cukup, kesihatan yang cukup. Sebab sesihat apa pun tubuh badan kita ni, sesadar apa pun kita, sesihat apa pun, tak ada penyakit. Pergi cek doktor, tak ada penyakit langsung. Tak ada penyakit langsung. Tinggal jasad kita ni tinggal, dia tak bawa balik akhirat. Secantik apa, semancung apa, seputih apa kulit kita, tinggal. Yang nak bawa tu roh. Yang nak pindah alam tu roh kita. Sebab tu kena cantikkan roh kita. Kena cantikkan roh kita, kena dandan roh kita, kena hiaskan roh kita, kena kuatkan roh kita. Sebab dia yang nak kembali kepada Allah besok. Sebab tu semua ni nanti tak kekal ni. Contohnya orang atas dunia kulitnya hitam, hudur rupanya. Esok hari kiamat bukan itu dah dia. Allah ubah dah dia dengan kejadian yang lebih baik, lebih indah, lebih cantik, lebih sempurna. Sebab tu jangan heran dengan apa yang ada kat tubuh badan kita ni. Setinggi, secomel apa pun, sekacak apa pun, enggak. Yang nak menentukan baik buruk kita, roh kita tu nanti perjalanan. Macam mana roh kita tu. Sebab yang disoal tu roh, bukan tubuh ni. Roh kita yang akan ditanya oleh malaikat munkar nakir.
Itu masuk dalam pekerjaan akhirat. Bila kita tahu pekerjaan akhirat ni antaranya yang kita akan tempuhi tadi, malaikat maut, munkar nakir, ada pula yang ulama kata malaikat ruman. Sebelum datangnya malaikat munkar nakir, ada malaikat ruman yang akan masuk ke dalam kubur kita untuk menyuruh kita menulis segala kebaikan dan segala kejahatan kita. Lepas daripada itu baru datang malaikat munkar nakir soal kita. Sampai bila soal? Selagi tak kiamat, selagi itu. Terbayangkan tu umat dulu, daripada umat Nabi Allah Adam AS sampai ke sekarang ni, berapa ribu tahun dah. Mereka yang berada di alam barzah sekarang ni daripada dulu, makna kalau yang nikmat tu, nikmat dah tu. Kalau yang azab tu, berpuluh ribu tahun dah azab dalam alam barzah tu, sebelum lagi diazab di hari kiamat. Ini antara hikmah kenapa Allah Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang terakhir. Kerana Allah nak mendekatkan kita dengan kiamat. Allah nak mendekatkan kita dengan kiamat. Bayangkan kalau kita jadi umat Nabi Allah Adam dulu. Kalau contoh kita dah mati, kalau contohnya dia orang beriman, makna bersenanglah dia daripada dulu sampai sekarang ni dalam alam barzah tu. Kuburnya menjadi taman-taman syurga. Tapi kalau sebaliknya yang tak beriman, berapa puluh ribu tahun tu, berapa puluh ribu tahun duduk dalam alam barzah tu, diazab oleh Allah. Ini antara kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mentakdirkan kita ni menjadi umat yang terakhir kerana jarak kita dengan kiamat tu dekat. Mana yang baik seronoklah dia, sebab dekat dengan syurga dah. Yang celaka, na'udzubillah, yang maksiat, na'udzubillah lah, dekat dengan azab Allah. Jadi apa persiapan kita? Sebab yang nak ditanya besok tentang solat kita, tentang iman kita, tentang akidah kita, tentang puasa kita, silaturahim kita, anak bini kita. Apa persiapan ni yang kita nak buat bila kita yakin kita akan berpindah ke alam barzah dan akan ditanya tentang benda-benda tu? Antaranya nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Nikmat sihat mana guna, nikmat duit mana guna, nikmat pangkat mana guna. Mana tu? Semua akan ditanya. Jadi apa persiapan? Kalau kita nak selamat, apa persiapan yang sepatutnya kita buat atas dunia ni? Tu ilmu tauhid dia akan cerita pasal benda tu. Perkara yang bersangkut paut dengan rukun-rukun iman. Kalau kita ngaji ilmu tauhid, kita akan dapat memahami dan mengerti apakah yang dikehendaki dan yang dimaksudkan dengan rukun-rukun iman tu akan dihuraikan. Jadi baru kita faham apa maksud rukun iman. Bukan sekadar kita menghafal, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada. Bukan sekadar itu. Sebab tu disuruh mengaji ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah, supaya kita boleh menghayati dan memahami rukun-rukun iman tu. Yang dimaksudkan percaya Allah, percaya yang bagaimana? Kepercayaan yang bagaimana? Yang ada dalam rukun iman tu, percayakan Allah, percaya macam mana? Akan diuraikan. Percaya kepada malaikat, percaya macam mana? Percaya pada kitab-kitab Allah, percaya yang bagaimana? Ramai je orang percaya pada Quran tu, tapi kepercayaannya macam-macam. Ada yang percaya separuh Quran, ada yang percaya semua Quran. Betul tak? Percaya juga. Tapi ada yang percaya 100% Quran, ada yang percaya 50%, ada yang percaya 90%. Jadi percaya dengan kitab-kitab Allah, kepercayaan yang bagaimana, yang dikehendaki, yang dituntut. Tu. Jadi ngaji tauhid nanti akan dihuraikan benda-benda. Ini Imam Ghazali sedang menyatakan, memberitahu kita ni, kita ni apa benda bila kita nak ibadat, apa ilmu yang tak dapat tidak mesti kita kena ngaji. Ini antaranya nombor 1, ilmu tauhid. Maka siapa yang belum ngaji tauhid lagi, ngajilah cepat. Siapa yang belum mengaji tauhid lagi, ngajilah cepat. Sebab mengaji tauhid ni wajib, bukan sunat. Bukan sunat, wajib. Apa maksud wajib? Perkara yang diperintah oleh Allah ke atas diri kita sebagai perintah yang muktamad, yang putus. Tak ada tawar-menawar, tak ada nego-nego. Surat menyurat tak dilayan. Sekaya apa pun kita, bila benda tu wajib, kena buat. Suka, kena buat. Tak suka pun kena buat sebab wajib. Wajib tak boleh pilih. Yang boleh pilih ni amalan sunat. Amalan sunat boleh pilih. Amalan wajib tak boleh. Mau tak mau, saya tak nak lah ngaji tauhid. Dah pandai belum? Belum. Wajib ngaji. Walaupun tak nak.
Sebab wajib. Kalau sunat boleh pilih, wajib tak boleh. Benda wajib bila tinggal jadi haram. Benda wajib bila tinggal jadi haram. Bukan benda wajib kalau tinggal ditinggal macam tu je. Dah. Benda wajib bila tinggal jadi haram. Kita perasan tak buat benda haram, tak minum arak, tak berjudi, tak berzina, tapi ada benda haram lain yang kita buat. Antaranya mana? Meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Kita rasa enjoy, happy. Aku tak minum arak, aku tak ada berjudi, aku tak ada ngumpat, jadi aku tak buat benda-benda haram. Dan meninggalkan ngaji fardu ain bukan haram hukum dia. Mana? Haram. Benda wajib bila tak buat jadi haram. Kena ingat tu. Baru kita ada rasa risau sikit. Aku tak mengaji ni, hukum haram ni. Selama mana tak mengaji, selagi itulah dosa haram tu tangguh. Selama mana kita tak mengaji, tak nak mengaji ilmu tauhid contohnya. Selama mana? 10 tahun. 10 tahun pikul dosa haram tu. Selama mana tak nak mengaji ilmu fardu ain? 20 tahun. Dah 20 tahun pikul. Sampai mati tak nak mengaji. Pikul lah dosa haram tak mengaji sampai mati. Itu dosa haram tak mengaji. Tak semayang cerita lain. Tak macam lagi tu. Ini semua kita nak kena jawab besok hari kiamat. Besok kita nak kena jawab semua. Yang betul perjalanan ni selamatlah. Yang gagal habislah. Na'udzubillah min zalik. Tak tertanggung azab Allah tu, takkan tertanggung. Kita bukan kuat, kita ni lemah tu. Betul tak? Kita lemah, kita bukan kuat, kita lemah. Kita bergantung dengan Allah, berharap dengan Allah. Allah uji dengan masalah pun tak tahan dah kita. Macam mana kalau nak azab Allah no, yang nama azab neraka tu lagilah tak tahan. Kalau masalah pun kita dah tak sanggup hadap dah, azab lagilah. Jadi renung-renung, fikir-fikir gitu. Kita sebab tu kita ni mukminin, orang yang beriman. Orang yang beriman dengan hari kiamat, beriman, percaya ke benda tu. Jadi bila percaya, apa tindakan kita? Apa tindakan kita bila kita percaya adanya hari akhirat? Apa tindakan kita? Nak dihimpunkan di padang mahsyar yang manusia berbilion di situ nanti. Bukan selapis manusia situ. Padang mahsyar bukan selapis, berlapis-lapis manusia. Kecuali orang yang ada pangkat darjat di sisi Allah. Orang yang ada pangkat darjat di sisi Allah, dia ada tempat istimewa. Allah asingkan dia. Kalau setakat orang ahli maksiat, bertindih-tindih, tak tahu berapa tindih manusia di padang mahsyar besok. Macam mana kita nak hadap? Bukan sehari, puluh tahun di situ. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada pakaian, tak kena anak bini, tak kena saudara, bawa diri masing-masing. Apa persiapan kita? Jadi kalau kita tak nak duduk dalam keadaan begitu, berusaha daripada sekarang. Selamatkan diri kita cepat-cepat. Selamatkan anak bini kita. Belajar agama, fahamkan hukum hakam Allah. Usaha beramal, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dengan nasihat orang soleh, dengan nasihat ulama. Kemudian beberapa masail yang memberi zahir tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Itu kita nak kena tahu apa tanda-tanda, alamat-alamat orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, dan apa pula tanda-tanda orang yang ahli bid'ah yang sesat. Kita kena tahu. Semua kena tahu. Dia suri rumah, dia kena tahu. Sebab dia wajib memiliki akidah yang sebenar. Bukan mana suri rumah orang perempuan tak payah ambil tahu benda akidah ni. Kita semua akan disoal. Akidah betul salah. Anak-anak kita akan disoal akidah betul salah. Raja disoal akidah dia betul atau salah. Jadi antara benda dalam ilmu tauhid ni nanti yang kita nak kena belajar, sehingga kita boleh dan dapat membezakan akidah yang betul dan akidah yang sesat. Sekarang kita dah boleh beza tu. Akidah betul macam mana, akidah sesat macam mana. Belum, tak tahu, maka wajib belajar. Tuan, kalau ni boleh duduk atas tuan. Boleh, dalam ada sofa lagi. Boleh. Ada masalah. Tak ada hal, boleh. Ni. Bagi macam tu. Jadi sekarang ni contoh kita tak tahu orang sebut fahaman yang betul apa, entahlah. Akidah yang betul apa, entah. Akidah yang sesat apa, entah. Dah macam mana? Yang ada dalam hati kita macam mana sekarang ni?
Yang kita kata tak payah mengaji, tak nak mengaji akidah. Baik, dah boleh beza belum akidah betul dengan salah? Belum. Dah, kita nak biar macam ni? Maknanya kita tak ada pegangan kalau macam tu. Na'udzubillah, hidup kita tak ada pegangan macam mana? Padahal akidah nombor 1. Wajib setiap kita boleh membezakan akidah yang betul dan yang salah. Kerana wajib ambil yang betul dan tolak yang salah, bukan campur-campur. Ini campur jadi rojak kita. Akidah yang betul pun ada, akidah yang sesat pun ada. Mana boleh campur? Tak boleh campur. Akidah tak boleh campur. Akidah orang kafir pun ada dalam diri kita, akidah orang beriman pun ada. Mana boleh? Benda najis dengan benda suci tak boleh campur. Yang hak-hak, yang batil-batil. Sebab tu kita wajib mengaji tauhid ni, supaya kita boleh mengasingkan benda tu. Wajib kita boleh asingkan. Nampak tak tu? Bila kita belajar baru kita tahu rupanya banyak yang Allah tuntut atas diri kita. Banyak yang Allah tuntut atas diri kita. Kita tak ambil peduli kita. 10 tahun palingkan muka kita, sibuk dengan urusan dunia kita. Jadi mujur Allah Ta'ala selamatkan kita. Mujur sangat-sangat Allah selamat kita. Mujur sangat-sangat Allah kehendak pilih kita belajar, mengaji, mendengar. Cuba kita bayangkan kalau Allah tak pilih kita, duduk dalam keadaan syok sendiri, padahal sesat amalan kita. Nanya. Sebab tu kena syukur sangat-sangat. Bila Allah pilih kita belajar, lebih daripada bilion ringgit Allah bagi lagi. Bila Allah pilih kita belajar, subhanallah, tak boleh nak bayang dia punya nilai, tak ternilai. Kalau contoh dia raja, hidayah daripada Allah tu lebih mahal daripada kerajaan yang dia miliki lagi. Faham tak? Sebab tu kita kena rasa seronok. Ya Allah, Alhamdulillah kau pilih aku. Aku bukan orang baik, tapi kau pilih juga aku bagi benda yang tak ternilai ni. Alhamdulillah, ya Allah, syukur sangat-sangat. Iya. Asbab ilmu ni kita selamat nanti. Bukan asbab harta, bukan asbab kemewahan. Kita ngajilah, ngaji perlahan, ngaji, jangan tak mengaji. Sebab apa? Dengan mengaji tu kita akan dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala yang akan menyelamatkan kita daripada kesesatan. Kalau siapa tak nak mengaji, makna dia tak nak ditunjuk oleh Allah ke jalan selamat. Siapa tak nak mengaji, dia tak nak ditunjuk oleh Allah. Dia berasa dia boleh selamat tanpa petunjuk Allah. Sombong. Padahal akhirat tu bukan kita punya, Allah punya. Maliki yaumiddin. Dia yang memiliki hari kiamat tu. Dunia akhirat milik dia. Tiba-tiba nak pergi tempat dia nak bagi petunjuk, kita paling muka. Kita nak kembali kepada kiamat. Tuhan empunya kiamat. Dia nak bagi petunjuk cara nak selamat, kita paling muka. Aku tak nak ambil tahu, aku boleh selamat ni walaupun tak ditunjuk oleh Allah. Ibaratnya begitu. Ibaratnya begitu. Allah nak bagi petunjuk, Allah suruh mengaji, Allah nak bagi petunjuk, kita tak nak. Maknanya kita berasa kita boleh selamat dengan tidak ada petunjuk daripada Allah. Sebab tu kena buang sombong kita, ujub kita kena buang. Kena buang. Kena rendah diri, kena tawaduk. Aku tak pandai, ya Allah. Dunia aku pandai. Dunia aku pandai. Apa yang menguntungkan, apa yang merugikan, apa yang menyelamatkan aku, apa yang membahagiakan anak bini aku atas dunia aku tahu. Aku alim, aku mahir. Tapi dalam bab ilmu, amal akhirat, aku bukan ahli. Ya Allah, aku tak pandai. Aku tak pandai, aku mesti kena belajar supaya aku dapat petunjuk daripada Engkau, ya Allah. Ini buang takabur kita, ujub kita. Hati kita ni banyak penyakit. Cinta dunia. Cinta dunia. Maknanya cinta kepada sesuatu yang tak menolong akhirat. Itu dunia. Dunia ni maksud sesuatu yang tidak menolong akhirat. Sesuatu yang tidak memberi manfaat selepas kita mati. Kita cintakan benda-benda itu. Kita sibukkan diri kita dengan benda-benda yang tak menjamin akhirat kita, yang tak tolong ibadah kita. Contoh keselesaan hidup.
keselesaan hidup, kita cintakan keselesaan. Adakah dengan keselesaan tu kita jadi takut dengan Allah? So kita renung sekejap. Adakah dengan keselesaan yang kita dapat menjadikan kita takut kepada Allah? Kalau takut, kenapa sampai sekarang kita tak buat apa yang Allah suruh, sedangkan selesa Allah dah bagi? Nampak tak? Itu menunjukkan keselesaan itu bukan benda yang bersangkut paut dengan ibadah. Kalau ibadah, tentulah makin selesa makin dekat dengan Allah, makin selesa makin takut dengan Allah, makin selesa makin malu dengan Allah. Ni tak, makin selesa makin jauh daripada Allah. Maka keselesaan yang tak menolong akhirat namanya dunia. Keselesaan yang menolong kita dekat kepada Allah namanya akhirat. Mana kita gunakan keselesaan kita? Situ tempat tilik dia tu dunia ataupun akhir. Kalau asbab keselesaan itu kita makin dekat dengan Allah, makin bertakwa dengan Allah, makin rapat dengan agama, maknanya keselesaan kita itu akhirat, keselesaan yang diberi berkah oleh Allah. Kalau tidak, keselesaan itu makin menjauhkan kita, melupakan kita, menjadikan kita lagi gila dengan dunia. Keselesaan itu namanya dunia, keselesaan yang tidak diberi berkah oleh Allah. Kita nak tahu rezeki kita tu berkah tak berkah, tengok dia ada benda ni, tolong kita anak bini dekat dengan Allah, ataupun dia ni menjadikan kita lagi lupa, lagi lalai daripada Allah. Situ kita boleh tahu dah petanda, alamat nikmat yang Allah bagi pada kita berkah atau tidak. Jawapan kita boleh bagi sendiri. Kita akan dapat jawapan sendiri. Tak payah tanya jiran. Aku nak tanyalah, kau tengok rezeki yang ada pada aku ni berkah ke tidak? Tak payah tanya orang. Kita boleh jawab sendiri. Tengok harta kekayaan yang ada pada kita, kenderaan yang ada pada kita, pangkat jawatan yang ada pada kita, wang ringgit yang ada pada kita ni, adakah dengan sebab benda ni kita makin dekat dengan Allah, makin buat apa yang Allah suruh, makin meninggalkan apa yang Allah larang, ataupun dengan sebab benda ni kita tak ada masa nak dekat dengan Allah? Situ kita dapat jawapan dah. Maka kalau benda-benda yang kita dapat ni tadi tidak menolong dekat dengan Allah, maka samalah dia dengan harta, kesenangan, kemewahan yang Allah bagi kepada orang kafir. Sama aja. Tak ada beza. Tak ada beza. Kerana sekadar kekayaan, keselesaan, kemewahan yang tak boleh mendekatkan kita dan anak bini kita kepada Allah. Samalah macam yang Allah bagi pada orang kafir. Mereka kaya, mereka mewah, banyak duit, tapi dia tak beriman kepada Allah. Dia tak beribadah kepada Allah, dia tak takut kepada Allah. Jadi 2 kali 5 dengan kita. Betul tak? Cuma beza ni kita mukmin namanya, orang beriman. Beza pada nama saja. Tapi cara hidup sama macam orang yang tidak beriman. Nauzubillah min zalik. Sebab tu sekarang kita kena ubah dah. Kena ubah dah sekarang cara hidup kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kena jaga diri kita dan anak bini kita daripada azab neraka Allah. Bukan Allah larang kaya, bukan Allah larang selesa. Tapi jangan disebabkan kaya dan selesa itu kita makin melupakan Allah. Biar ada perbezaan cara hidup kita, kekayaan kita dengan orang kafir. Biar ada beza. Jangan tak ada beza. Orang kafir kaya, mewah, meniaga, maju, dia tak taat kepada Allah. Kita niaga, maju, kaya, taat kepada Allah. Ada beza dah. Orang kafir banyak harta, banyak pangkat, bisnes besar, gaji puluh ribu, ratus ribu, tak mengaji. Kita ada juga benda tu, tapi kita mengaji. Ada beza dah. Orang kafir kaya, mewah, selesa, dia tak ajak anak bini dia tutup aurat. Kita ajak anak bini kita tutup aurat walaupun kaya. Ada beza. Macam tu. Jadi kita mengaji ni nak baiki balik, repair balik kita. Nak repair, kena repair kita. Kita kena repair diri kita yang dah banyak rosak ni. Kita kena ngaku, ya Allah, banyak rosak dah aku. Mujur ya Allah kau pilih, mujur kau jentik hati aku, mujur kau detikkan hati aku nak belajar, nak mengaji, ya Allah. Itu namanya khatir samawiyat. Makna kebimbangan tentang ibadat yang Allah bagi pada hamba yang terpilih. Dalam bilion manusia ni ada hamba-hamba yang Allah pilih. Tak semua. Ada hamba yang Allah pilih. Daripada tak pernah fikir nak mengaji, tak pernah fikir nak semayang, tak pernah fikir tentang dosa,
Seronok dalam kepala, otak dan hati, seronok, mewah, selesa. Seronok, mewah, selesa. Seronok, mewah, selesa. Tiba-tiba terfikir tentang dosa, terfikir tentang akhirat, terfikir tentang ibadah. Tu tanda-tanda Imam Ghazali kata, tanda-tanda dia dipilih oleh Allah untuk dijadikan kekasih Allah. Maka ambillah benda ni, sambutlah benda ni, jagalah baik-baik. Sebab kalau tak bersyukur dengan pilihan Allah ni, nanti Allah akan ambil kembali. Peluang untuk kali kedua dapat tak mungkin. Sebab tu bila dah ada benda tu dalam hati kita, teruskan, ambil, teruskan. Apa yang perlu aku buat selepas ni? Bila dalam hati aku dah ada benda macam ni. Dulu tak pernah ada, puluh tahun tak pernah ada benda ni, tiba-tiba ada. Kenapa ni? Tu Allah nak dah. Sedia kali lagi Allah kendak nak pilih kita dah. Walaupun contohnya dia ahli maksiat, minum arak, berjudi, berzina, tak peduli. Allah nak pilih sesiapa nak jadikan kekasih dia, tak peduli. Macam tadi kuliah maghrib tadi, pencuri kain kapan tu, Allah nak jadikan dia kekasih Allah, Allah jadikan dia asbab. Nampak tak? Gali-gali seribu kubur, semuanya mayat-mayat berpaling daripada arah kiblat. 2 orang ni menghadap kiblat. 998 orang semua berpaling daripada arah kiblat. Padahal waktu ditanam dada mereka semua menghadap kiblat. Dia pergi jumpa seorang orang soleh, ulama, tanya kenapa jadi macam tu. Dia pencuri, tapi dahsyat juga pencuri ni, hormat alim ulama juga. Kita sekarang ulama kita sumpah ni pencuri dulu. Makna pencuri ni bukan kali-kali mencuri. Pencuri ngaji berdoain tu. Pencuri pun kena ngaji. Ingat orang baik je mengaji silap kita. Semua kena mengaji. Pencuri, pezina, peminum arak, semua kena mengaji. Sebab mengaji ni wajib. Bukan wajib atas orang baik. Kalau kita fikir mengaji untuk orang baik, salah kita. Patutlah orang kalau pakai compang jamping datang mengaji, kita tengok atas bawah. Sebab dalam kepala otak kita, ngaji ni untuk orang baik. Ya, apa rambut biru datang mengaji? Apa datang mengaji macam ni? Mengaji untuk semua, bukan untuk orang baik. Tak payah perasan baiklah bila mengaji. Belum jadi baik lagi. Asyik mengaji. Sebab tu kita ajak semua, mari pakat belajar mengaji. Tak peduli rambut biru, rambut kuning, rambut pendek, tak peduli. Seluar pendek, seluar panjang, baju ketat, baju longgar, tak peduli. Mari mengaji. Daripada mengaji nanti Allah bagi kita petunjuk, Allah bagi kita rahmat, Allah akan bimbing kita seterusnya, Allah akan selamatkan kita. Jangan pilih-pilih belajar, jangan pilih-pilih kawan mengaji. Ajak semua belajar. Itu pesanan untuk guru. Ajak semua kawan-kawan mengaji. Ajak. Jangan pandang siapa dia ustaz, jangan pandang siapa dia. Ajak semua kawan-kawan mengaji. Jangan pandang dosa, maksiat dia, apa yang dia buat. Jangan, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita, ajak semua belajar supaya semua mendapat petunjuk daripada Allah. Jangan pilih-pilih, ni orang baik aku nak ajak lah, yang ni kawan aku ni, dia orang jahat ni, tak payah ajak mengaji lah. Jangan, salah kita. Sebab tu kita kena tahu kenapa wajib mengaji tauhid ni, supaya kita boleh membezakan mana akidah yang betul dan akidah yang salah. Kalau tak boleh beza, macam mana kita nak ambil yang betul, nak buang yang salah? Kita tak boleh beza. Jadi belajarlah daripada sekarang, usahalah, ngajilah. Tak peduli daripada manager sampai ke bawah. Kalau tak mengaji lagi, wajib mengaji. Ngaji. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak bini kita. Sudah-sudahlah tu, Allah dah bagi kita rasa dah kan. Allah dah bagi kita rasa kan. Bagi rasa macam-macam dah. Allah dah bagi rasa tak semayang, Allah dah bagi rasa buat dosa maksiat, Allah dah bagi rasa tak mengaji. Banyak, lama lah Allah bagi rasa. Sudah-sudah dah. Ubah pula rasa pula, macam mana jadi orang mukmin yang belajar, yang mengaji, yang semayang. Nak ajar, nak didik anak bini kita, dia dah aurat, dah buat dah benda tu, dah rasa dah benda tu. Sudah-sudahlah. Ubah pula, cuba didik diri kita dan anak bini kita berpakaian seperti pakaian yang diredai oleh Allah. Buka buku baru, kata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Dia kata buka buku baru, yang sudah tu sudahlah. Yang akan datang ni perbaiki. Yang sudah tu sudah. Baiki yang baru, insya-Allah. Ada masa lagi.
Tapi jangan buat tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh dah. Belajar perlahan, perbaiki perlahan. Allah tahu kita sedang usaha, kita dah sedang melangkah dah. Dulu tak melangkah langsung, dulu paling muka. Dulu palingkan mu. Sekarang ni dah ngadap Allah dah. Dah langkah selu-selu dah. Dah langkah selu-selu dah. Allah tengok hamba ni, dah ngadap kepada dia. Dengan rendah diri, ya Allah, aku banyak dosa dah selama ni. Puluh tahun aku leka lupa lalai membelakangkan kau, ya Allah. Sedangkan kau yang menolong aku pagi, petang, siang, malam. Bagi pelbagai jenis nikmat pada aku. Bagi pelbagai jenis nikmat pada anak bini aku. Tapi apa yang kau suruh aku tak peduli pun. Tapi nikmat kau aku minta hari-hari. Nikmat kau aku guna hari-hari. Aku mengaku bersalah, ya Allah. Aku nak perbaiki diri aku. Dapat rahmat Allah orang macam ni. Allah sayang dia, Allah redha dia, Allah kasih, walaupun dia ahli maksiat. Itu contoh-contoh ahli maksiat yang dikasihi oleh Allah, yang diredai oleh Allah. Jadi jangan lepaskan peluang. Semua ada peluang nak dapat rahmat dan redha Allah. Semua ada, tak terkecuali. Semua ada. Semua ada, tak peduli tua, muda, kaya, miskin, tak peduli. Tak peduli. Semua ada peluang untuk mendapat rahmat dan redha Allah, asalkan dia belum mati lagi. Jadi rebut peluang ni. Semua ada depan mata, peluang ni ada depan mata kita. Tapi kalau Allah dah tunjukkan, dah panggil kita palingkan muka juga, tak tahu nak cakap lah. Memang kita menolak kebahagiaan akhirat. Ngajilah, jangan risau. Allah yang bagi kita rezeki. Bukan Allah minta rezeki daripada kita. Bukan Allah minta rezeki daripada kita. Allah yang bagi kita rezeki. Selama ni kita ditanggung oleh Allah. Bukan majikan kita tanggung kita. Allah yang menanggung rezeki anak bini kita. Tak pakat ngaji ni, InsyaAllah mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ngaji. Allah Maha Pengampun, jangan risau. Maha kasih sayang Allah Ta'ala. Dia tahu hati kita, dia tahu perasaan kita. Allah yang lebih memahami hati dan perasaan kita banding mak ayah kita. Mak ayah kita penuh kasih sayang dengan kita, tapi mak ayah kita tak dapat nak selam, tak boleh selam hati kita. Walaupun dia mak ayah kita, dia tak boleh selam. Tak seperti Allah mengetahui segala-galanya. Sebab tu jangan putus asa dari rahmat Allah. Dia maha baik. Maha baik. Allah tolong kita macam-macam. Makan Allah tolong, nak tidur Allah tolong, nak bekerja Allah tolong, nak bergerak Allah tolong, nak duduk Allah tolong, nak bercakap Allah tolong, nak bernafas Allah tolong. Tak baik lagi ke macam tu? Tak baik lagi macam tu? Bukan kita saja, anak bini kita pun dia tahu, majikan kita pun dia tahu. Tak baik lagi. Nak Allah buktikan macam mana lagi? Orang yang cerdik cukup dengan 1-2 contoh dah bagi pengajaran pada diri. Tapi orang yang hatinya keras, hati mati, bagilah banyak contoh, dia takkan boleh faham benda tu. Tapi kalau orang hati baik, hati bersih, cukup dengan 1-2 contoh dia akan faham kasih sayang Allah atas diri dia. Tapi kalau hati kita keras, hati kita mati, hati kita buta, walaupun banyak dalil-dalil bukti kasih sayang Allah, pertolongan Allah pada kita, tetap kita takkan boleh nak faham kasih sayang Allah. Tetap kita kata Allah tak buat baik kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi hidupkan balik hati kita yang mati, lembutkan balik hati kita yang keras, cerahkan balik hati kita yang gelap dengan ilmu. Kata ulama, hati yang mati boleh dihidupkan dengan ilmu. Hati yang keras dapat dihidupkan dengan ilmu, dapat dilembutkan dengan ilmu. Hati yang tebal boleh dinipiskan dengan ilmu. Hati yang gelap dicerahkan dengan ilmu. Jadi ilmu semua, ilmu. Sebab tu kalau kita tinggalkan ilmu, habislah kita. Mengajilah. Bukan suruh mengaji 24 jam. Sekejap je. Nak cepat tidur. Lagi cepat. Ada ke tidur? Tak ada kan? Tak ada, bukan kita lah tu. Allah. Lag ke? Lag Sayanya duk lag dari tadi. Oh ya ke? Lag ke? Okey je? Tak ada bang
Tak ada bang Tak ada bang Saya berapa kali tau kuliah. Dia orang kata lag. Rupa saya punya data yang habis. Saya punya data habis. Tak perasan. Wah lah dia orang keluar masuk lag juga. Rupa saya. Data habis tak perasan. Nanti top up banyak dia auto kalau tak perasan mana nak ingat hari bila kita top up. Buat auto tu senang. Tapi kalau dah tak ada duit, tak ada lah. Dia auto mati lah tu, auto lag. Jadi ngaji supaya kita boleh beza apa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah macam mana, akidah Mu'tazilah Jabariyah macam mana, akidah Mu'tazilah Qadariyah macam mana, Mujassimah macam mana, Mu'attilah macam mana. Macam-macam. Pahaman sesat ni macam-macam. Bukan satu, macam-macam. Jadi kita takkan cukup masa nak belajar yang sesat-sesat tu. Belajar yang betul. Kenal akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang macam mana. Dengan sendiri nanti kalau datang kepada kita benda yang pelik, kita boleh beza dah. Faham tak? Sekarang ni contoh saya tak pasti, saya ni rumah apa, tak tahu rumah apa, warna apa rumah saya, tak pasti. Jadi kalau yang datang mengaku kawan, mengaku saudara, saya akan terima. Sebab saya tak pasti saya ni warna apa saya ni. Jadi nanti datang yang hijau saya terima, datang yang biru saya terima, datang yang oren saya terima, datang kelabu saya terima. Sebab saya tak pasti yang sebenarnya apa. Tapi bila saya dah jumpa yang sebenar, contoh saya belajar, saya mengaji, saya tahu dah yang sebenar warnanya putih. Diri saya ni putih, saudara mara saya putih. Jadi kalau datang warna yang lain, dengan sendiri saya boleh tolak. Faham tak? Kalau sekarang ni kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pun tak pasti. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tu apa? Entahlah. Dah macam mana nak tolak yang Jabariyah, yang Mujassimah, yang Mu'attilah, yang macam-macam. Sebab tu perkenal dulu belajar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Bila datang benda yang pelik, kita boleh tolak. Ini bukan akidah Ahli Sunnah. Minta maaf, aku tak boleh terima. Sebab yang aku dah belajar, yang aku dah tahu, yang aku dah faham, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah begini pegangnya. Bukan begitu. Kita pun tak tahu sekarang ni yang sebenar macam mana. Sebut dia Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi apa benda? Entahlah. Sebab tu kita terima macam-macam. Yang kata Tuhan atas langit pun kita terima. Yang kata Tuhan ada kaki tangan pun kita terima. Yang kata Tuhan bertubuh badan pun terima. Yang kata Tuhan tak berbijak pun dia juga terima juga. Habis hancur lodoh hati kita, hancur lodoh akidah kita. Sebab tu belajar yang betul, dengan sendiri nanti boleh bezakan dengan yang tak betul. Sebab yang tak betul banyak, bukan satu. Belajar satu yang betul ni, lain kali bila datang yang lain kita boleh beza. Oh ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ini betul, ini bukan. Tapi kalau kita pun tak pasti, nampak tak? Ngaji akidah di sunnah. Ngaji. Semua boleh pandai, insya-Allah. Allah tolong, senang lah bila Allah tolong. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ngaji. Ada rakaman, boleh ulang banyak kali. Sekarang ni punya mudah. Dulu mana ada. Kau terlepas dah. Zaman dulu punya mengaji, mana ada ulang-ulang, nak ulang macam mana? Nak ajak tunggu datang rumah kita baca balik kita. Minta ampun maaf lah. Sekarang ni ada ni, boleh rakam, terlepas tinggal balik, dengar balik. Tertidur waktu kelas, dengar balik. Itu faedah pula, kelebihan dia. Itu. Jadi boleh semua, insyaAllah. Kemudian kata Ustaz ni, boleh dengar balik. Tapi bukan suruh tidur. Saya kata macam tu bukan suruh tidur, nanti boleh dengar balik. Bukan. Kalau tertidur, maknanya wajib kamu mengetahui akan dia dan takut olehmu. Kita ni kena takut. Kena takut terpedaya terikut akidah sesat ni. Kena takut. Sebab rosak akidah ni rosak iman. Rosak iman, amal tak, Allah tak terima. Jadi kena takut amalan kita Allah tak terima. Antara sebab amal kita Allah tak terima, akidah dan pegangan dalam hati yang salah. Itu antara sebab amalan sebanyak apa pun tak diterima oleh Allah. Pergilah haji tiap tahun pun, buatlah 20 buah masjid duit kita pun, kalau akidahnya salah Allah tak terima sikit pun.
Jadi kita kena ada rasa takut Allah tak terima amalan kita. Jadi antara sebabnya apa? Antara sebab Allah tak terima amalan apa? Akidah salah. Jadi bila kita takut akidah salah, kena bertindak, ambil tahu yang betulnya bagaimana. Ambil tahu lah yang betulnya macam mana. Aku takut salah akidah tu. Mengaji akidah. Ada tu kitab kita tu. Ada 2, 3, 4, 5 kelas kitab. 2, 3, 4 jenis kitab tauhid akidah kita ada baca tu. Boleh ikut. Free aje, percuma je, tak ada bayaran, tak ada yuran. Mengajilah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah. Jadi kena takut, jangan buat tak peduli. Relax aje. Tak tahu pegangan yang betul salah macam mana pun relax, tak ada risau langsung. Yang risaunya duit tak banyak. Duit tak banyak, risau. Niaga tak laku, risau. Tapi akidah kita tak tahu ke mana hala lagi, relax aje. Tak ada rasa takut, risau pun. Nampak tak tu? Hati kita ni masalah. Hati kita ni, na'udzubillah, takut dah mati hati kita. Bila dah mati tak ada rasa dah. Hati dah mati tak ada rasa. Tak ada rasa risau amal Allah tak terima. Tak ada risau nanti diazab oleh Allah. Tak ada, dah mati hati. Nampak tu, cepat-cepat pulihkan hati kita no. Ngaji, taubat, kena taubat. Imam Ghazali kata kena taubat. Kenapa kena taubat? Kerana dengan taubat ni Allah akan memberi taufik untuk taat kepada Allah. Nak taat kepada Allah kena taubat. Bila hati bersih Allah akan tolong. Sebab orang yang penuh dengan dosa tak layak beribadah kepada Allah. Jadi nak melayakkan diri kita untuk beribadah, kena sucikan diri daripada dosa. Sebab tu bertaubat tu wajib. Boleh faham Haji? Imam Ghazali kata kenapa kita perlu taubat, wajib taubat? Kerana dengan taubat ni boleh menarik taufik Allah. Selagi diri kita bercepuah dengan dosa maksiat yang kita tak nak taubat kan, payah nak dapat pertolongan Allah untuk ibadah. Kerana orang yang kotor dengan dosa maksiat tak layak nak beribadah. Tak layak nak beribadah. Sebab tu kena taubat. Taubat pula mengikut syarat rukun. Ngaji bab taubat macam mana. Ada lagi ke yang lek-lek? Seorang je kan? Yang lain okey kan? Yang lain okey. Ada tu masalah dia, mungkin lain ke, nak hujan ke, boleh jadi. Tak apa, nanti tengok rakaman dalam grup, nanti kawan-kawan akan sharekan link kelas ni. Nanti dengar balik. Kemudian katanya musannif lagi bahawa engkau i'tiqad akan ahli bid'ah. Kita ni kena takut. Takut apa? Takut berpegang dengan pegangan ahli bid'ah yang kena ada takut terikut pahaman sesat. Kena ada takut perasaan tu. Kena ada takut, risau bimbang, terikut pahaman salah, terikut pahaman sesat. Kena ada perasaan takut. Takut pun kita tak ada. Tak ada risau. Takut tak duit kena scam? Risau kita. Nampak pasal. Takut duit kena scam kan? Jadi ada bertindak tak? Ada bertindak tak? Bila takut duit kena scam, ada tindakan tak? Ada tindakan. Buat kod ini, buat kod ni, selalu tukar password. Contohnya tak klik sebarang link. Tu sebab takutlah tu. Tu dia bertindak. Nampak tak? Jadi bila takut baru ada tindakan. Kalau kita takut rosak akidah, baru ada tindakan. Nak menyelamatkan, nak menjaga. Tapi kalau kita tak takut, kita relax je. Lantak sesat ke tak sesat ke, entah. Tu tak takut. Jadi kena ada takut. Kena ada takut, baru ada tindakan. Kalau tak takut, kita relax. Akidah sesat pun kita belasah ke, campur aduk, jadi rojak akidah kita. Akidah kita jadi rojak. Akidah Kapi pun ada, akidah orang mukmin pun ada, akidah Wahabi pun ada, akidah Mu'tazilah pun ada. Habis hancur lodoh hati kita. Semua boleh. Habis. Auzubillah min zalik, ya Allah, jauhkanlah.
Mari pakat-pakat kita belajar mengaji. Selamatkan diri kita, selamatkan diri anak bini kita. Maka adalah kamu serta Allah Ta'ala sebesar-besar kebinasaan. Mana tadi langkau? Bahawa engkau iktikad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, iaitu barang yang tiada datang dia dengan dia barang daripada kitab dan asar hadis. Makna takut-takut nanti kau berpegang, kau percaya dengan benda yang tak dibawa oleh Rasul. Rasul tak ajar akidah macam tu, tapi kau pegang akidah yang macam tu. Rasul tak pernah bagi tahu benda macam tu, kita pegang benda yang macam tu. Yang Rasul ajarnya lain, yang kita percayanya lain. Yang Rasul ajarnya lain, yang kita pegangnya lain. Akidah yang Rasul bawa lain, yang kita pegang lain. Na'udzubillah. Maka adalah kamu serta Allah maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Bila akidah kita tadi salah, kamu sebesar-besar kebinasaan. Kamu akan dapat sebesar-besar kebinasaan. Sekarang ni akidah sesat boleh makan minum. Tunggu selepas mati besok. Tunggu sakaratul maut besok. Sakaratul maut tu pintu masuk alam akhirat dah. Dekat pintu nak masuk alam akhirat dah kita diazab dah. Na'udzubillah. Jangan kata masuk dalam, kat pintu dah diazab dah. Nak masuk pintu akhirat tu diazab dah kalau amalan kita salah. Jangan kata dah masuk, kat pintu tu kena azab dah. Waktu cabut nyawa tu diazab secukup-cukupnya dah. Na'udzubillah. Belum dalam neraka lagi. Di perjalanan azab ni, kalau sakaratul maut azab, dalam kubur lagi azab dari sakaratul maut ni. Disemakin, akhirat ni disemakin. Akhirat ni disemakin, sama ada semakin nikmat atau semakin azab tu akhirat. Kalau nak mati azab dah, sabut roh tu azab dah, dalam kubur lagi azab daripada sakaratul maut lagi. Dalam kubur azab dah, bangkit daripada kubur lebih azab daripada dalam kubur lagi. Di padang mahsyar azab dah, di dalam neraka tu lagi dahsyat azabnya daripada padang mahsyar. Dan dia akan semakin. Bukan dia sama macam orang yang jahil kata kita ni besok dalam neraka dah selalu kena bakar, hari-hari kita dah biasa. Kafir cakap macam tu. Orang cakap macam tu, orang yang mempersendakan azab Allah, rosak akidahnya. Rosak akidah. Dan kita akidah duk sebut bahawa siapa yang mempersendakan azab Allah, kafir. Tak payah risau masuk neraka tu. Nanti hari-hari kita dah dibakar, dah diazab jadi biasa. Kafir perkataan tu. Jangan buat gua-gua, geng, bro. Geng, bro, guys. Jangan buat main-main dengan azab Allah. Antara benda yang mengkafirkan kita, mengejek-ngejek azab Allah. Tapi Allah dah ingatkan azab yang syadid, azab yang dahsyat. Kita kata jangan risau. Tengok dalam kitab Misbah ni, belah belakang tu. Di antara perkataan-perkataan yang mengkafirkan mana? Tu antara. Kata tak heran dengan azab Allah. Kafir, na'udzubillah. Banyak benda kita kena tahu. Kenapa tak? Kadang-kadang benda tu kita dah terlepas cakap banyak kali tau. Tapi kita tak mengaji, kita ingat okey, salah kita, tak nak tahu, tak nak ambil tahu, salah kita. Kalau kita ambil tahu, tentu kita akan tahu benda tu dan kita akan berjaga-jaga. Tapi bila kita ambil ringan bab ilmu agama ni, alah tak payahlah belajar banyak-banyak, tak payahlah nak mengaji betul-betul, tahu-tahu sikit-sikit lebih kurang lah. Akibat dia, kita dah buat benda yang salah kita, tak nak ambil tahu. Salah kita meringan-ringankan ilmu. Benda lain kita pentingkan, ilmu akhirat kita ringankan. Salah kita kena tanggungjawab. Kita alang-alang nak buat maksiat, buat betul-betul, jangan buat sikit-sikit. Biar malaikat Zabaniyah tu geram dengan kita. Bila dia geram, nanti dia lontar kita dalam neraka, terlepas masuk syurga, kata dia. Lepas tu dia ketawa, tapi kau cakap macam tu, kau jangan buat main-main azab Allah. Kau jangan buat main-main dengan azab Tuhan. Jangan. Bukan bahan lawak jenaka azab Allah. Azab Allah bukan bahan lawak jenaka, bukan. Kau jangan buat main-main. Sebab tu kita ni
nak pelawak ke, nak apa, mengaji. Baru tahu sempadan apa benda yang boleh dilawakkan, apa benda yang tak boleh. Sebab tu mengaji ni tadi saya cakap, semua kau tak peduli, kau pelawak, kau artis, kau pelakon, kau orang biasa, kau orang kaya, kau orang miskin, kau kena mengaji semua, supaya kita semua tahu sempadan. Maka adalah kamu serta Allah Ta'ala sebesar-besar kebinasaan dan segala dalil tauhid. Mana dalil-dalil, mana bukti atas pegangan kita Allah tu bersifat bagian-bagian? Mana dalilnya? Mana bukti yang kita percaya Allah tu ada? Mana bukti yang kita percaya Allah Ta'ala tu kuasa? Mana bukti yang kita percaya Allah Ta'ala tu hidup? Mana bukti yang kita percaya Allah tak sama dengan makhluk? Mana bukti benda-benda tu? Mana bukti? Mesti kena ada bukti. Kalau tak, nanti dakwaan kita tu boleh jadi betul ataupun boleh jadi salah. Tak ada bukti, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi kalau ada bukti, confirm betul. Tu dalil. Dalam kitab tauhid ada semua. Ngaji je. Semua ada. Ulama' dah tolong kita dah. Ulama' dah tolong, siapkan dah. Dengan dalil, dengan bukti, semua ada siap. Nak mengaji, nak fahamkan saja. Belajar. Maka adalah kamu habis. Dan segala dalil tauhid dan maujud asalnya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dan di atas jumlahnya tiap-tiap barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jumlahnya, maka menuntut akan dia fardu, tiada hari bagimu meninggalkan dia. Maka inilah makna apa-apa saja yang bersangkut paut dengan akidah tadi yang tak dapat, tidak, kita kena tahu untuk menyelamatkan daripada jatuh kufur. Tak dapat, tidak, mesti kena belajar benda tu. Tak dapat, tidak, mesti kena belajar. Sebab kalau tak belajar, boleh menarik kita kepada kekufuran. Jadi benda yang bersangkut paut dengan penjagaan akidah daripada tersesat, maka semua tu wajib belajar. Semua wajib belajar. Saya tak sukalah mengaji tauhid ni. Dah tak suka pun kau kena mengaji, sebab wajib. Pening ngaji tauhid ni, pening ngaji tauhid. Pening pun kau kena mengaji, sebab wajib. Tu mana wajib? Wajib tak boleh pilih. Yang boleh pilih ni sunat. Benda sunat baru boleh pilih. Benda sunat boleh pilih. Rasa macam susah sangat sikit lah ni ilmu ni, taranum ni. Nak berlagu-lagu, legok-legok, susah, aku tak nak mengaji. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tak berdosa. Ilmu fardu kifayah. Kalau wajib, kau pening, kau tak pening, kau kena mengaji. Cik nafkah wajib tak? Cik nafkah wajib tak? Dah. Demam pun boleh. Demam pun boleh cik nafkah. Susah pun, kena maki, kena sumpah pun hadap. Betul? Tempat kerja kena sumpah, kena maki dengan majikan, hadap. Kenapa tu? Ada dua benda itu. Satunya wajib, satunya tepat dengan nafsu. Satunya wajib cari nafkah, satunya memang muafakat dengan hawa nafsu. Cari duit kan, nafsu suka tak? Jadi sedang molek lah. Nafsu suka satu, kebetulan pula Allah pun suruh. Jadi sedang molek lah. Sebab tu ramai yang pilih yang ni. Sebab tu ramai yang pilih yang ni. Laki pilih yang ni. Yang tak wajib nafkah pun nak bekerja juga, padahal tak wajib pun dia. Tapi dah kerana tadi benda ni ada sangkut paut dengan nafsu, duit, buat juga. Ngaji muafakat nafsu tak? Nafsu tak suka mengaji. Padahal Allah suruh, nampak tak? Sebab tu ramai tarik diri. Sebab apa? Tidak muafakat dengan nafsu. Kita ni kalau hukum tu muafakat dengan nafsu, kita buat. Kalau hukum Allah tak muafakat, kita tinggal. Betul tak? Cari duit, ramai orang cari duit. Saya ada anak bini, wajib saya cari nafkah. Betul tak salah? Betul. Siapa kata salah? Tapi ramai yang sanggup. Sebab apa sanggup? Pelik kita. Sebab kebetulan muafakat dengan nafsu. Ngaji Allah wajibkan juga. Kenapa ramai yang tak sanggup? Cari nafkah wajib, ngaji fardu ain pun wajib. Kenapa ramai tak sanggup? Macam ni kena jawab. Sebab tak muafakat dengan nafsu.
Jadi benda wajib tak peduli, muafakat tak muafakat kena buat sebab wajib. Habis dah. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita. Kita buat tahlil ringkas untuk almarhum ibunda kita, insya-Allah Fatimah binti Ali Asmang. Dan kita niatkan semua untuk semua almarhum, almarhumah, ibu bapa kita semua ni, kawan-kawan kita yang mengaji online ni pun samalah. Kita buat semua, insya-Allah niatkan untuk semua. Kita niatkan sekali pahala pengajian kita, mudah-mudahan ada pahala daripada Allah untuk kelas pengajian kita ni, walaupun tak sempurna, tak jaga adab akhlaknya, tapi harap dengan belas kasih sayang Allah terima juga. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala dan kebajikannya kepada sekalian almarhum, almarhumah, ahli keturunan kita, saudara mara kita yang terke atas sana, ataupun yang terke bawah, kawan-kawan kita yang dah meninggal, sepupu sepapat, adik-beradik, ipar luai, kita semua kita niat untuk semua. Khususnya untuk ibunda sahabat kita ni, sahabat sepengajian kita ni, alhamdulillah. Masya-Allah. Kita ni anak bila kalian duduk dalam majlis ilmu, ibaratnya ibu bapa kalian lah yang duduk dalam majlis ilmu tu. Samalah ni macam kawan-kawan kita yang duduk ngaji Fardu Ain online. Ibaratnya ibu bapanya lah yang sedang menadah kitab tu. Sebab tu apa yang dia dapat akan sampai kepada ibu bapa dia. Ini cara nak buat baik kepada ibu bapa yang dah meninggal. Buat amal soleh. Tak perlu niat. Kata ulama, bila orang-orang tu tadi ada pertalian darah dengan kita, tak perlu kita niatkan. Contohnya, aku niatkan pahala mengaji aku malam ni untuk mak ayah aku. Tak payah. Auto sampai. Kecuali orang yang tidak ada hubung kait darah dengan kita, kawan-kawan contohnya. Tiba-tiba mengaji teringat arwah kawan kita. Niat dalam hati, ya Allah, dengan kemurahan-Mu, dengan rahmat-Mu, ya Allah, persampaikanlah pahala ni. Kalau ada, ya Allah, sampaikanlah kepada almarhum sahabat aku Fulan bin Fulan. Gitu. Kalau yang ada pertalian darah, auto sampai. Setiap apa yang kita buat, kalian buat benda baik, mengaji, sedekah, sampai kepada mak ayah. Mak ayah kita tahu daripada mana datang, daripada anak yang mana datang, kebajikan ni datang daripada anak mana. Mudah-mudahan insya-Allah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin, thumma al anbiya wal awliya wasyuhada salihin wal ulama ila amilin wal a'immati rasyidin, thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa masyayikhina wa muallimina wa manabbuka alaina, thumma khususan ila ruhi almarhum ثم إلى روح المرحوم جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح المرحومة فاطمة بنت ألياس وفروعهم ونسابهم ومن ينتسب إليهم كل ما جمع إن شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور
صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah kawan-kawan yang secara online pun ikut sekali tahlil insyaAllah. Yang ada masalah yang ada di lapangan, pakat-pakat kita tahlil sekejap insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Allah ghafurur rahim. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nab'athu insyaallah ta'ala min al-aminin bi rahmatillahi wa karamih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعده إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه وبركة ما تولوناه وصلينا على النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وما هللناه وكبرناه هدية ورحمة منك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادة في شرف العظم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى أنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلد في الدين ثم إلى الحبائب ورجال الغيب أهل النبوة في كل مكان في كل زمن ثم إلى روح المرحوم ثم إلى روح جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحومة فاطمة بنت الياس وفروعها ونسابها ومن ينتسب إليها كلهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خير من دارهم واهلا خير من اهلهم وزوجا خير من زوجهم وادخلهم جنة واعذهم من عذاب القبر وفتنته من عذاب النار واجعل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك في صحابنا ووالدينا ومشايخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا من المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا
ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ما ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع القدر والصبر والذكر وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bersampaikan insyaallah, amin. Terima kasih kawan-kawan semua yang bantu-bantu, terima kasih. Bang nah. Sama-sama. Kan? Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Siapa nak join group? Itik tu belum tidur, memang waktu kuliah dia ada. Sama-sama insya-Allah, sama-sama doakan saya, doakan ibu bapa saya, doakan ahli keluarga saya kalian semua. Selamat rehat. Lewat dah. Selamat rehat dah. Baik, sila rehat. Lewat dah, ke sebelah dah. Besok antum ada kerja, ada tugasan macam-macam. Berehat. Insya-Allah besok pagi tak ada kelas. Besok siang saya tak ada kelas. Apa menu tak pasti lagi. Besok siang saya tak ada kelas. Biasa hari Selasa saya ada kelas dekat Seremban. Ni diorang belum panggil lagi. Jadi besok siang tak ada, malam ada. Malam maghrib isyak macam biasa. Besok siang kalian boleh ngaji ikut kelas-kelas lain insya-Allah. Nanti kawan-kawan kongsi majlis ilmu lain lah. Malam ni tak tahu lagi menu. Ni bila nak buka ni? Mana boleh dibuka sendiri? Kita kena usaha, kena buka. Apa menu, masya-Allah, tabaraka. Apa ni bang? Macam ni. Masya-Allah. Ada sahabat bawa. Ya Allah. Semalam je kodok, malam ni menu apa? Dia orang nak tahu lah pula menu apa dia orang ni. Nasi goreng ada macam-macam lah campur lah malam ni. Malam ni ada menu campur-campur lah. Campur-campur nasi goreng ada. Apa lagi tu bang? Sama-sama. Makin berat ke malam ni. Masya-Allah. Nasi goreng, mi goreng, kuih. Mai le. Mai. Tak John. Soleh. Lai je mah. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari. Boleh sila kak. Sila berehat kak. Lewat dah ni. Dah habis kelas dah. Boleh rehat. Selamat rehat. Jemput makan semua ya. Mari. Makan. Kasih. Allahu Akbar. Selekeh. Selekeh, saya nak pergi ni. Dia orang nak tengok angsa jap. Dia nak tengok angsa yang gaji mengaji. Dia nak tengok angsa yang gaji mengaji jap Kita tengok angsa yang selalu datang kelas. Ini ada angsa tau, dia selalu datang kelas. Ni ada angsa suka datang kelas ni. Angsa ni setiap kelas dia hadir. Dia jarang ponteng angsa ni.
Ha. Ha. Angsa ni kalau kau nak tahu, dia punya usia dah dekat lebih 15 tahun bang Lebih lah. Lebih 15 tahun tau. Ini kata tuan dia. Tuan dia pun dah meninggal. Tuan dia meninggal. Tuan dia pun dah meninggal dah angsa ni. Tapi angsa ni selalu duduk datang kuliah kita. Dia seronok, dia zikir. Ha. 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 Dia lebih setahun dah ikut kuliah. Masya-Allah bagus answer ni. Jom. Puan. John. Mau banyak makanan jom ah. Makan kan kenyang menyelah segar mata. Mela. Ya siap ni. Siap ni. Kau di mana ni? Rumah. Lalu gajah. Jom. Mai. Foto tak dapat lah besok kata. Bang, makan mai. Abang kalau datang ni tambah bintang lagi abang. Tambah bercahaya Allah. Boleh je. Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh ngajar Ustaz. Answer tu dia tak boleh bercakap. Dia bercakap, dia boleh baca kitab dah answer tu. Lah. Okeylah. Selamat rehat semua Fi amanillah, fi hifzillah. Terima kasih join kelas. Yang join group nanti boleh sembang-sembang dalam group insya-Allah. Apa-apa pun nanti info dalam group lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Minta maaf semua undur diri dulu.